Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi dapat kita berjemu secara live di Facebook Live pada pagi ini bersamaan Sabtu 3 Julai 2021 pada jam 9 pagi. Okey, baik. Apa khabar semua? Baik. Okey, baik. Pada pagi ini di dalam segmen sesi temu bual kita akan menjemput seorang panel jemputan yang berpengetahuan di dalam topik yang akan kita bincangkan dan akan kita kupaskan sebentar lagi. Okey, sebelum itu saya perkenalkan dahulu ahli-ahli kumpulan yang di mana kumpulan kami ini adalah pelajar separuh masa di Universiti Utara Malaysia. Kami berempat ditugaskan untuk mengadakan sesi temu bual dengan panel jemputan untuk mengupas satu topik pilihan kami iaitu rasuah dihina, maruah dibina. Okey, saya perkenalkan diri saya selaku moderator atau host dalam program pagi ini. Saya Faiz Azfar bin Hamzah 259853. Dan manakala tiga lagi sahabat saya ini berperanan sebagai pengaju soalan kepada panel jemputan kita pada pagi ini. Saya kenalkan sahabat saya, Muhammad Syukri bin Rahmahan 259956. Cik Kasmawi bin Cik Halim 259836. Syaiful Muhammad Qawim bin Suhaimi 260379. Baik. Tanpa membuang masa, saya menjemput dan memperkenalkan panel jemputan kita iaitu Tuan Magan anak lelaki Palanisami yang bertugas sebagai pegawai polis di bahagian integriti dan pemantauan standard BIPS Ibu Pejabat Polis Daerah Manjung Perak. Apa khabar tuan? Ya, selamat pagi. Ya tuan, terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami di dalam sesi temu bual pada pagi ini. Baik. Saya berharap tuan tidak kisah untuk berkongsi pandangan dan pengetahuan tuan kepada kami. Oleh itu, saya menjemput tuan Magan untuk berkongsi sedikit pengetahuan tentang rasuah. Dipersilakan tuan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan semua. Okay, pada pagi ini saya akan jelaskan sedikit tentang topik rasuah lah. Yang pertama kita akan lihat di sini masuk rasuah lah. Rasuah, apa masuk rasuah? Rasuah dari segi buku undang-undang ni maksud dia satu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan dari pihak berkuasa atau sesebuah syarikat selepas memberi wang, hadiah atau keraian kepada pihak-pihak tersebut. Menurut Badan Pencegah Rasuah Malaysia ni, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama yang biasa kita dengar. Iaitu meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan jawatan atau kedudukan. Dalam bahasa biasa orang sembang, dia akan pakai ayat ni, duit kopi, pembahasa salih, wang bawa kerja, boleh runding dan sebagainya lah. Okey, kalau itu dari segi agama Islam ni, rasuah besar-besar. Saya rasa tuan-tuan semua tahu sebab yang dalam ini semua beragama Islam. Okey, kita akan lihat pula kesalahan dan kesalahan rasuah dan denda. Okey, bagi kesalahan menerima rasuah, mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima satu suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Contoh, penjawat awam ini dituduh meminta dan menerima rasuah daripada kontraktor berkaitan projek pembangunan perumahan seluas 10 ekar. Sebagai balasan menjanjikan proses kelulusan dia menerima sebanyak RM30,000 dan gold satu
set golf tu berharga RM2,500. Hukuman denda yang boleh dikenakan adalah 4 tahun penjara dan denda berjumlah 1.925 juta. Bagi kesalahan memberi suapan rasuah yang memberi, yang tadi kita terima pasal menerima, yang sekarang kita terima pasal memberi suapan rasuah. Mana-mana orang atau ejen saudara rasuah menawar atau memberi satu suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Contoh, seorang kontraktor dijatuhkan hukuman 8 bulan penjara dan denda RM25,000 kerana memberi rasuah RM1,500 kepada pegawai bawah. Secara umumnya, hukuman bagi kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau tidak kurang dari RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Suapan rasuah ni boleh jadi dalam bentuk wang tunai, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan. Perkhidmatan seperti ialah dia menawarkan perkhidmatan seks, macam tu boleh, jawatan, upah, diskaun, pinjaman dan sebagainya. Kalau dalam sektor awam, sektor swasta ni, biasalah benda rasuah ni. Dia tak kira bukan ditunjukkan kepada PDRM saja ataupun jabatan-jabatan kerja lain. Sektor swasta pun ada menamakan rasuah ni. Dalam bentuk tunai ataupun nak naik pangkat, nak apa undi jadi ketua ke apa, isu rasuah tu. Okey, rasuah mengikut sektor. Menurut kajian Transparency International Global Corruption Barometer 2006 mendapati kesan rasuah menurut sektor di Malaysia berikut. Okey. Kalau kita tengok yang kajian yang dilakukan ni, parti politik paling tinggi yang terlibat dalam rasuah lah. Yang kedua, parlimen dan pentadbiran kerajaan. Yang ketiga, bisnes dan syarikat swasta. Satu bidang polis, kehakiman, media, badan cukai, pendidikan, ketenteraan, perkhidmatan, pendaftaran dan permit perkhidmatan. Okay, kalau kita tengok apa kepentingan kita mengawal gejala rasuah. Kalau nak dikira kepentingan ni, politik negara akan lebih stabil lah. Tanpa rasuah, struktur pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara akan lebih komprehensif. Kejadian yang berlaku di Filipina iaitu kejatuhan kerajaan Presiden Marcos daripada tampuk kepimpinan akibat gejala rasuah yang amat berleluasa dapat dielakkan dari berlaku di Malaysia. Pemberontakan dan pencetusan reformasi dapat dibentuk. Masyarakat tidak akan hilang keyakinan terhadap pemimpin negara. Modernisasi negara akan lebih elok menjadikan negara Malaysia sifar rasuah dan menjadikan negara hijau di kepada dunia. Negara Malaysia akan jadi negara contoh kepada negara lain. Mutu dan kualiti kerja atau produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Matlamat Pembangunan 2020 akan tercapai kerana setiap individu mempunyai ketetapan dan integriti pentadbiran yang tinggi. Bagi masyarakat pula, kepentingan mengawal gejala rasuah ni, kepercayaan sesama masyarakat akan terjalin kerana memegang sifat integriti yang tinggi. Berlaku keadilan antara satu sama yang lain. Memperbaiki lagi taraf pemikiran kerana sumber-sumber yang telah ditetapkan bagi membantu rakyat miskin tidak dikurangkan. Membentuk satu budaya yang harmonis di kalangan masyarakat. Dalam kepentingan bagi ekonomi pula, ekonomi negara akan meningkatlah tanpa aktiviti rasuah.
Penyertaan pelaburan tempatan dan kemasukan pelaburan asing ke dalam negara tidak terhalang atau disekat akibat unsur rasuah. Akan mempunyai pasar saham yang menentu, pengawasan sistem perbankan yang cekap dan pasaran modal yang besar. Kegiatan ekonomi seperti perindustrian, pertanian dan perkhidmatan tidak akan terkendala. Okey, apakah langkah untuk mengatasi gejala rasuah ini? Memperketatkan badan pencegah rasuah. Kerajaan harus terus untuk memperkasakan badan pencegah rasuah sebagai badan berkecuali yang akan mengawal menularnya gejala rasuah dalam masyarakat Malaysia. Kesemua jabatan ahli-ahli badan pencegah rasuah adalah disandang oleh mereka yang benar-benar berwibawa, benar dan bertanggungjawab. Okey, yang kedua ialah dengan Pelan Integriti Nasional. Kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia ke-9 tahun 2006 ke 2010, bab 25 telah menyebut mengenai Pelan Integriti Nasional dalam tempoh ke-8. Pelan Integriti Nasional bertujuan membentuk masyarakat yang bermoral dan beretika serta mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan tahap etika yang tinggi dan seterusnya menyaut kawalan kawasan 2020. Pelancaran Pelan Integriti Nasional bolehlah disamakan dengan pengawalan rasuah yang dinamik dan berlandaskan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pengawasan pergerakan kewangan. Melalui langkah pengawasan pergerakan kewangan, seseorang boleh dikawal untuk mengelakkan menularnya gejala rasuah dalam kehidupan masyarakat hari ini. Langkah ini boleh dilakukan kerajaan sekiranya kerajaan benar-benar ingin menghapuskan rasuah dalam kalangan pejabat awam di negara ini. Jika pengawasan pergerakan kewangan dilakukan, pejabat awam tidak akan dapat menyumbang kepada rasuah. Kempen iklan yang efektif menggunakan media massa secara holistik, iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet untuk memastikan semua layak masyarakat menerima kempen tersebut. Semua ini atau aksi yang dipaparkan melalui iklan itu mestilah berupaya meninggalkan kesan atau menjadikan masyarakat berfikir dua kali sebelum mereka menerima rasuah. Kempen yang begitu mudah tetapi berkesan menjadi satu wahana yang baik dalam peperangan mengurangi kemalan rasuah ini. Yang terakhir ialah didikan agama dan didikan moral. Usaha menerapkan konsep modern sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Konsep yang dijelaskan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. Pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begitu mudah dan berkesan. Okey, itu dia. Saya beri peluang kepada tuan-tuan semua untuk tanya apa-apa soalan dengan topik kita hari ini. Okey, baik tuan. Okey, itu dia perkongsian yang amat padat dan bernas yang telah kita dengar dari Tuan Magan sendiri. Okey, baik. Mungkin kita boleh mulakan sesi seterusnya, iaitu question and answer ya tuan. Boleh tuan? Mungkin ada rakan-rakan saya yang ingin bertanyakan soalan pada tuan. Boleh, silakan. Boleh tuan? Okey, silakan. Rakan-rakan siapa yang ingin mengajukan soalan? Baik tuan, salam sejahtera tuan. Saya Muhammad Syukri. Okey, saya nak tanya tuan. Ya. Salah satu soalan. Selalu rasuah ni kan, apakah bentuk-bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh kaki tangan yang bekerja dalam bidang akademik ni? Kalau nak cakap pasal bidang akademik ni, dia ada dua benda. Dia
sama ada tuntutan palsu ataupun salah guna kuasa oleh guru-guru, pensyarah-pensyarah. Pensyarah, okey. Okey, baik tuan. Terima kasih. Okey, tuan, saya nak tanya satu soalan. Terlebih dahulu, selamat pagi tuan. Kami sekali lagi dan saya ingin ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Soalan saya, mohon pandangan Tuan Megan mengenai kes rasuah dalam kalangan VIP. Okey, dalam kalangan VIP, sekiranya laporan telah dibuat, ia tidak boleh ditarik balik dan siasatan akan dijalankan tidak menguras batas berlaku. Setelah fail dibuka, ia tidak boleh ditutup tanpa alasan cukup. Oh, baik. Tuan Magen, saya tertarik dengan soalan ni untuk kes rasuah di kalangan VIP ni kan. Jadi maksudnya dekat sini VIP maupun kita bagi contoh, maupun kita punya Perdana Menteri walaupun didapati bersalah, dia boleh dihukum lah. Boleh di-charge bawah section sekian-sekian lah. Mana-mana orang boleh dituduh bawah undang-undang rasuah ni. Tiada siapa-siapa yang kecuali dalam undang-undang ni. Itu undang-undang kita ni yang tu lah. Tak ada orang yang boleh terkecuali. Tak ada orang yang kebal lah orang cakap kan. Contoh macam mantan Perdana Menteri kita sekalipun dituduh dengan tuduhan macam-macam dia kena tuduh Saya tahu, tak perlu saya nak jelaskan dekat sini. Baik tuan. Okey tuan. Okey tuan. Selamat pagi tuan. Saya ingin ajukan satu soalan. Berapa lama masa yang diambil oleh penguatkuasa untuk mengesahkan penglibatan seseorang dalam kegiatan rasuah? Okey, terima kasih soalan ni. Ramai yang ingat bila dia orang buat report, contoh satu orang awam ni dia buat report dekat satu polis lah, contoh satu anggota polis dituduh dia orang awam ni buat report terhadap polis ni, dia kata anggota polis ni menerima rasuah daripada dia. Tapi bila orang awam ni fikir dah report mesti kena tangkap. Dia orang tak faham prosedur yang ada belakang lepas pada dia orang buat laporan ni, apa tindakan daripada pihak polis, sama ada pihak polis ataupun pihak SPRM. Dia mengambil tempoh untuk kita kesan sama ada individu tu betul terlibat atau tidak. Ia mungkin boleh jadi satu tomahan kepada anggota polis masa dia bertugas tu. Jadi tempoh masa yang dia ambil ni kita tak boleh nak cakap berapa lama dia boleh ambil. Satu, bergantung pada jumlah individu yang terlibat dengan senario kes tu macam mana. Jadi kalau kata dia buat report, polis tu pun mengaku, benda tu akan forward cepat. Untuk kita tuduh, kita rujuk dengan DPP dulu terlebih dahulu. DPP kata boleh tuduh, kita akan tuduh. OKT mengaku, dia akan menerima denda ataupun hukuman yang setimpal kejadian yang buat lah. Okey, terima kasih. Terima kasih tuan. Baik, saya tertarik dengan ayat tuan tadi. Kemungkinan tuduhan orang awam ni boleh jadi satu tomahan kepada pegawai awam ni. Okey, kalau lah orang awam ni dia nak cuba buat tomahan terhadap seseorang pegawai awam ni, adakah ada satu akta section ataupun undang-undang yang kita boleh ambil kepada orang awam ni yang telah membuat laporan palsu?
Okey, yang buat laporan palsu ni memang kita boleh tuduh Kita boleh tuduh di bawah Seksyen 182 Kanun Kesiasaan. Kita boleh tuduh. Kalau didapati orang awam tu dia buat report palsu, laporan palsu, kita memang boleh desak kita punya pegawai penyiasat untuk buat satu laporan polis mengatakan orang awam tersebut telah membuat laporan palsu. Dan kita cas dia bawah Seksyen 182 tu. Okey, baik Tuan Mat. Maksudnya kat sini kita, orang awam pun tak boleh sewenang-wenangnya buat report lah. Tidak boleh. Tidak boleh kalau ikutkan. Sebab kita ada prosedur. Contoh kata satu tomahan, dari segi PDRM ni kita ada prosedur dah. Contoh satu anggota ni ditomah oleh satu orang awam. Mengatakan dia ni macam ni, sekian dia buat. Tapi apa bukti yang mengatakan anggota tu buat macam tu? Ya, betul. Dari segi macam saya, bahagian kami ni, kami akan buat dulu satu soal siasat, rakaman percakapan dari segi pihak yang mengadu dan subjek ni anggota polis yang ditomah lah. Jadi dia ada prosedur di situ. Oh, baik Tuan, terima kasih. Sangat jelas penjelasan Tuan. So boleh saya ajukan soalan lagi Tuan? Boleh, silakan. Okey, dari sini Tuan, kebanyakan orang awam ni dia fikir kan, buat apa aku nak lapor ni dekat polis ke SPRM. Kalau aku lapor nanti mesti aku diorang tahulah aku yang lapor. Katakanlah jiran saya kan, jiran saya buat rasuah dengan siapa-siapa penjawat awam. Tiba-tiba saya lapor, tahu pihak polis ni pun dah bersekongkong bukan polis lah, maaf. Pihak awam, penjawat awam ni pun dah bersekongkong dengan jiran saya mengambil rasuah, menerima rasuah. Jadi jiran saya boleh dapat tahu saya yang bagi maklumat tu. So dekat sini soalannya, adakah entiti pengadu atau individu yang melaporkan kegiatan rasuah ni boleh dirasuahkan ketika memberi laporan kepada pihak pengasuh? Okey, soalan dia betul ke? Kira tujuan soalan ni nak tahu sama ada identiti pengadu dirahsiakan atau tidak, macam tu? Ya betul. Okey. Untuk pengetahuan, kalau ikut prosedur lah, bila kita terima satu maklumat daripada orang awam mengatakan dia nak buat report mengenai rasuah lah, senang. Mengenai rasuah, okey, satu anggota ni terlibat dengan rasuah, jadi mohon pihak SPRM ambil tindakan. Identiti polis seperti berikut dia dah bagi. Bila dia dah bagi, pihak SPRM tidak boleh dedahkan identiti pengadu kepada subjek. Bila mana dia orang ambil untuk keterangan, pihak polis tu kena tangkap untuk dia ambil keterangan, dia orang tidak akan dedahkan. Kalau ikut prosedur SPRM, dia orang tidak akan dedahkan siapa yang buat laporan tu. Melainkan anggota dia akan kesan. Contohlah, dia sedar dia buat. Okey, satu anggota dia ambil 2,000 daripada satu orang awam ni untuk rentas negeri. Dan dia buat satu kejadian itu saja. Bila SPRM datang ambil dia untuk tuduh kesalahan rasuah ni, kalau dia ada buat, dia akan sedarlah benda tu siapa yang buat laporan polis, laporan SPRM tu. Baik. Kalau ikutkan pengadu dalam macam prosedur SPRM, pengadu boleh isi borang perlindungan. Dia orang ada sediakan borang perlindungan bagi orang ni tak bocor. Maksudnya kalau identiti yang melaporkan ni terdedah, maksudnya pegawai yang ambil rasuah tu atau yang pegawai yang memberi maklumat tentang pelapor ni boleh dikenakan tindakan lah ya? Boleh diambil tindakan. Okey, baik Tuan. Terima kasih. Okey, ada sebarang soalan lagi? Okey Tuan, saya ada satu lagi soalan. Silakan. Sedia maklum sekarang banyak kes jenayah skamer atau jenayah atas talian ni. Okey, soalan saya, apakah tindakan yang perlu dilakukan
sekiranya mendapat panggilan daripada skamer yang mengaku sebagai penguatkuasa. Tamam. Okey. Terima kasih soalan ni. Okey, soalan ni ramai orang masyarakat kita terkesan dengan skamer ni Untuk pengetahuan tuan-tuan semua. Pihak penguatkuasa ni dia akan telefon untuk tujuan minta kita hadir ke contoh macam polis, dia akan minta untuk hadir ke IPD untuk diambil keterangan. Tak ada urusan dalam sektor jabatan kerajaan ni, mana-mana jabatan kerajaan, dia takkan telefon, minta identiti lah, minta nombor akaun, minta nombor IC apa semua melalui telefon. Tak ada urusan melalui telefon. Apa-apa urusan kena datang hadir ke IPD atau pejabat SPRM, mana-mana jabatan lah yang berkaitan. Tak ada urusan melalui telefon. Orang awam kena fikir benda tu, yang kena ingat. Mana direct pergi pejabat lah tuan? Ya betul. Kalau contoh macam ada panggilan mengatakan okey saya sekian daripada sekian. Okey, sekarang ni anak cik kena tangkap bawah session ni semua. Macam mana nak deal ke apa? Jangan. Tak apa. Saya hadir ke pejabat polis untuk jumpa dengan bawah itu. Pergi jumpa. Jangan buat apa-apa kejadian dari telefon. Jangan buat apa-apa bukan bain duit ke apa-apa melalui telefon. Okey. Ada lagi ke soalan yang nak utarakan kepada Tuan Magan? Sebelum kita ke segmen seterusnya. Baik Dan, ada satu soalan ni Dan. Okay, saya silakan. pernah baca artikel mengenai negara Filipin ni. Okey, adakah Tuan bersetuju sekiranya kita leka dengan aktiviti rasuah ni, negara kita akan mengalami nasib yang sama seperti negara lain, seperti yang saya cakap tadi, Filipina, yang tidak mampu bangkit selepas terlibat dengan skandal rasuah, dan apakah perancangan pihak penguatkuasa seperti yang rasuah ni lebih kepada PDRM dan SPRM untuk jangka masa panjang dalam usaha menjadikan negara Malaysia ni bebas daripada rasuah. Okey. Situasi yang berlaku dekat Filipina tu nak kata akan terjadi kepada Malaysia tu kita tak boleh nak andaikan. Itu atas usaha negara kita sendiri. Kemampuan negara kita untuk handle benda tu macam mana. Jadi mungkin boleh terjadi ataupun dia bergantung pada masyarakat. Macam mana masyarakat kita menangani isu tersebut lah. Oh, okey baik. Next, ada lagi apa-apa soalan yang ingin disampaikan kepada Tuan Magan? Okey, tak ada Okey. Wow, itu dia. Jawapannya sangat jelas. Ya, dari Tuan Magan bertubi-tubi. Okey. Okeylah, itulah dia sedikit sebanyak perkongsian pandangan dan pendapat dari Tuan Magan mengenai isu rasuah ni. Perkongsian yang amat padat dan bernas yang telah kita dengar daripada beliau. Terima kasih Tuan. Sebenarnya kami amat berbesar hati dengan kehadiran Tuan dalam program pagi ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Tuan kerana sudi meluangkan masa, walaupun saya difahamkan Tuan amat sibuk ketika ini. Hal maklumlah, negara kita sekarang sedang menghadapi wabak COVID. Tuan masih sanggup untuk meluangkan masa dengan kami. Saya faham Tuan pun banyak tugas-tugas PDRM yang Tuan kena siapkan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi Tuan. Tak ada masalah. Okey. Baik Tuan. Okey.
sampai di sini sajalah sesi perkongsian dan temu bual kita pada pagi ini. Okey, terima kasih semua. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi tuan. Terima kasih. Terima kasih tuan. Selamat Baik, majlis. tuan. Terima kasih tuan. Tuan.